PAS salah tafsir hadis takutkan rakyat Malaysia. Seperti yang dijangka, pemimpin PAS salah tafsir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi meraih kepatuhan ahli-ahlinya. Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Tawang, Datuk Hassan Mahmud, dalam ucapannya di Muktamar PAS ke-66 menggunakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhubung hukuman bunuh sekiranya didapati cuba memecah belahkan perpaduan. Dalam hubungan ini, pakar hadis Ustaz Dr. Rozaimi Ramli tampil untuk memberi pemahaman yang betul terhadap hadis tersebut, yang maksudnya, sesiapa yang datang kepada kamu dan urusan kamu bersepakat pada seorang lelaki dan dia ingin memecahkan tongkat kamu atau tonggak atau memecah belahkan jemaah kamu, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Muslim. Dr. Rozaimi berhujah, walaupun hadis ini sahih, pemahaman terhadap hadis ini juga perlu sahih. Dalil sahih tidak menjamin pemahaman yang sahih. Untuk memahami hadis sahih ini dengan pemahaman yang sahih, kita perlu merujuk kalam ulama yang menghimpunkan hadis-hadis lain yang berkaitan dengan hadis ini. Antara kalam ulama yang dirujuk oleh Dr. Rozaimi ialah Al-Qurtubi dalam Al-Qurtubi Al-Mufhim jilid 4 halaman 62. Katanya, sesiapa yang ingin memecahkan urusan umat ini sedangkan bersatu padu, bermaksud urusan ini bersatu pada satu imam, iaitu pemimpin tertinggi negara. Dr. Rozaimi berkata, Al-Ityubi memetik hadis Nabi SAW, sesiapa yang datang kepadamu sedang urusanmu bersatu padu pada seorang lelaki, bermaksud urusan itu bersatu pada melantik seorang imam untuk khalifah, iaitu pemimpin tertinggi negara. Kata-kata Al-Ityudi dipetik dari Al-Bar Al-Muhid Al-Tahajjaj jilid 32 halaman 201. Menurut Dr. Rozaimi, Ibnu Malik memberikan makna yang lebih jelas bagi hadis tersebut dengan berkata bahawa kebenaran membunuh ini hanya kepada mereka yang memerangi pemimpin tertinggi negara dengan kekerasan. Ibnu Malik berkata, sesiapa yang ingin meruntuhkan pemimpin tertinggi negara kamu yang kamu bersepakat terhadap kepimpinannya dan dia mahu mengambil alih kepimpinan negara. Ibnu Malik, Syarh Al-Masabih, jilid 4, halaman 252. Ujar Dr. Rozaimi, dengan nukilan di atas jelas pada kita bahawa hadis ini Nabi SAW tujukan kepada mereka yang mahu melakukan pertumpahan darah dengan menyingkirkan pemimpin tertinggi negara melalui jalan kekerasan. Hadis ini tidak terpakai bagi mereka yang keluar dari parti politik tertentu, apatah lagi NGO tertentu. Hadis ini juga tidak terpakai bagi parti politik yang masuk pilihan raya untuk mendapatkan kuasa pemerintahan. Dr. Rozaimi juga berharap dengan penjelasan tersebut, netizen tidak bertindak membunuh mereka yang berpecah dan keluar dari parti politik mereka. Hadis ini tidak berkait dengan mereka yang keluar parti, tegas Dr. Rozaimi. Terdahulu, Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar menyebabkan rakyat Malaysia berada dalam satu politik yang menakutkan kerana dinafikan hak untuk membantah dasar kerajaan sekiranya dipimpin PAS. Pengaruh perjuangan PAS akan memaksa Kerajaan Perikatan Nasional yang didukung Barisan Nasional membawa satu pendekatan keras yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam negara. Pada hakikatnya, pemimpin PAS hanya menghukum ahli yang keluar parti politik mereka sahaja. Namun, gerombolan tebuk atap yang diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali yang menjatuhkan kerajaan yang sah, mereka raikan dengan gembira. Pemimpin PAS hanya tahu menakut-nakutkan ahlinya saja.